Okey. Hari ni kita akan tengok buku teks ni. Tajuk unit yang pertama, unit 1, kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik. Okey. Kemahiran saintifik kemahiran saintifik. Dalam pengajian sains, benda yang paling asas ialah kita ada kemahiran saintifik lah. Kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ni dalam jumlah semuanya ada 12. Pada waktu kamu tahun lepas, waktu kamu tahun 3, kamu dah belajar 6. Untuk tahun 4, kamu akan belajar 6 lagi. Menjadikan jumlah kesemuanya 12. 12 kemahiran saintifik. Okey, kepada sesiapa yang lupa kan? Boleh buka buku teks, tengok muka surat 21. Muka surat 21. Ada. Okey, boleh nampak kan? Boleh. Yang Ustaz tunjuk ni boleh nampak? Nampak. Ada berapa semua kemahiran proses sains KPS ni? Samalah dengan muka surat 21 buku teks tahun 4. Okay. Yang pertama memerhati, yang kedua mengelas, yang ketiga mengukur dan menggunakan nombor, yang keempat membuat inference, yang kelima meramal, dan yang keenam berkomunikasi. 6 perkara ni. Jadi 6 perkara ni kamu telah pun pelajari ketika tahun 3. Tahun 3. Okey. Yang pertama memerhati. Ingat lagi tak memerhati itu macam mana? Memerhati dalam sains, memerhati, kalau kita dalam bahasa Melayu, memerhati ni maksudnya kita perhatilah, kita tengok kan. Tapi dalam sains, memerhati adalah menggunakan kesemua deria kita. Okey, deria manusia ada berapa? Ada 5. Ada 5 deria. Ada 5 deria manusia lah. Okey, apa dia? Siapa boleh sebut salah satunya? Okey, silakan Anis. Anis, silakan. Okey, bagus. Kita ada deria rasa. Deria rasa, organ derianya adalah lidah. So, setiap deria tu dia ada organ dia. Okey, apa lagi? Yang kedua? Mendengar. Ya, deria pendengaran. Organnya adalah Melihat. Telinga. telinga. Bagus. Seterusnya, yang ketiga, organ penglihatan. Organnya adalah mata. Bagus. Yang keempat, yang tersebut lagi. Bau. Bagus. Deria bau. Organnya adalah yang terakhir, organ yang paling besar ada pada tubuh badan manusia. Organ apa? Sentuhan. Deria sentuhan, organnya adalah Tangan. bukan tangan. Kulit. Okey, bagus. So, memerhati ialah menggunakan kesemua deria. Okey, tengok buku teks. Muka surat 2. Muka surat 2 Muka surat 2. Okey, dekat atas tu dia sebut dia ulang kaji balik kemahiran proses sains yang kamu telah pun belajar pada tahun 3. Okey, kat situ cuba tengok macam mana ada 4 orang tu 4 orang. Mereka berbincang tentang cara untuk melupuskan sampah. Kan? Nampak kan? Okey, dia kata sudah lama saya perhatikan. Okey, perhatikan, yang dimasukkan perhatikan ini dalam konsep sains. Bukan hanya tengok dengan mata saja. Maksudnya dia nampak sampah. Apa yang dia boleh buat, apa yang dia dapat daripada pemerhatian dia pada sampah tu? Pertama, dia nampak
Nampak apa? Sampah. Kotor. Kan? Kotor. Kemudian hidung dia bau sampah. Busuk. Okey. Pendengaran ada tak kat situ? Tak ada. Mungkin tak ada lah. Kalau ada pun mungkin bunyi lalat lah. Bunyi lalat kan? Okey. Sentuhan ada tak kat situ? Mungkinlah ada dia nampak objek yang tajam seperti botol. Itu kita sentuhan. Jadi itu pemerhatian yang dia buat dan dia nampak. Ini yang disebut sebagai pemerhatian dalam sains. Cara pertama yang perlu dibuat adalah memerhati. Memerhati itu satu kemahiran. Menggunakan semua organ deria kita untuk membuat pemerhatian kepada sesuatu objek ataupun fenomena. Ini kemahiran sains pertama. Untuk belajar sains kita kena ada kemahiran tu. Maksudnya kalau kamu nak belajar sains, kamu nak mahir sains, kamu mesti buka mata. Tengok apa cikgu ajar. Kemudian kamu kena dengar. Kamu kena rasa pada bab-bab tertentu. Misalnya kita belajar tentang asid, masam, alkali, pahit. Mungkin kita akan gunakan deria rasa kita. Kita nak memahami tentang bunyi. Nanti kamu akan belajar sains tentang bunyi. Okey. Sentuhan. Macam mana kita nak kenal pasti permukaan kasar, permukaan yang licin, semua melibatkan sentuhan. Yang kedua, kemahiran sains yang ada yang mesti kamu kuasai adalah mengelas. Kita mesti boleh mengelaskan sesuatu. So pengkelasan itu dibuat ikutlah. Ada kita buat pengkelasan ikut warna. Ada kita buat pengkelasan ikut jenis buatannya. Misalnya dalam muka surat 2 ni, dia nak asinkan sampah. Maksudnya dia nak kelaskan sampah. Jadi sampah-sampah ni kita boleh kelaskan ikut apa kategori apa? Siapa boleh sebut? Plastik. Kita ada botol kaca. Kaca. Lagi? Plastik. Kita boleh asingkan mengikut kategori plastik. Kertas kan. Misalnya iklan susu Milo tu. Iklan apa? Air Milo tu kan? Kan. Sayang bumi, flip flat. Jadi dia recycle kan. Jadi kaca, plastik, kertas dan juga logam. Utamanya. Yang ketiga, kemahiran mengelas. Seterusnya adalah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Ini kamu waktu tahun 3 kamu belajar macam mana nak mengikat masa kan, menggunakan jam randik ataupun timer tu. Kan? Belajar kan. Kemudian belajar juga macam mana nak membaca apabila kita menggunakan pembaris. Macam mana kita nak membaca pembaris tu? Mata kita mesti tegak. Baca pembaris, mata mesti tegak untuk dapat bacaan. Siapa ingat lagi buku sains tahun 3 tu? Membuat inference. Apa maksud membuat inference? Membuat inference, siapa ingat? Membuat sebab. Ya, kita membuat satu kesimpulan yang munasabah tentang sesuatu pemerhatian. Misalnya, kita tengok pokok tu segar saja. Satu pokok lagi layu. Kita boleh buat satu inference. Kenapa pokok satu segar, kenapa pokok satu lagi layu? Jadi itu dia panggil inference. Kerana disiram setiap hari. Satu lagi pokok yang layu kerana tidak disiram. Ataupun tak cukup baja, tak cukup cahaya matahari, tak cukup baja. Jadi inference ni boleh jadi banyak. Jadi bila kemahiran sains yang berikutnya,
Setelah inference adalah meramal. Kita boleh meramal. Inference, pemerhatian, kesimpulan, hasil daripada apa yang kita tengok benda dah berlaku. Meramal benda yang akan berlaku. Misalnya kita tengok langit gelap, ada kilat, gunung. Apa ramalan kita? Kita ramal akan berlaku hujan. Okay, ramalan dalam sains tak boleh teka-teka saja. Tak boleh agak-agak saja. Ramalan dalam sains adalah berdasarkan pengalaman, benda yang telah kita lalui. Selalu kita tengok kalau kilat memang hujan. Jadi itu ramalan. Berdasarkan data, berdasarkan graf, berdasarkan pola. Okey. Misalnya kita nampak satu susunan. Mula-mula warna biru. Kemudian warna merah. Kemudian warna kuning. Kemudian merah. Kita boleh ramal tak? Selepas merah warna apa? Biru, merah, kuning. Biru, merah. Seterusnya kita boleh teka tak apa? Warna apa? Kuning. Kerana dia ada pattern, dia ada pola. Jadi sains kita gunakan kaedah itu untuk membuat ramalan. Okey. Okey, yang terakhir yang kamu dah belajar adalah berkomunikasi. Berkomunikasi ialah macam mana daripada data yang kita dapat, kita nak bagi orang faham. Maka kita tulis dia dalam bentuk graf ataupun jadual. Inilah. Tengok kalau ingat buku sains tahun 3, kita buat jadual atau kita buat graf. Macam mana kita nak bagi orang faham maklumat yang kita dapat daripada kajian kita ataupun pemerhatian kita. Okey. Betul ke faham? Faham. Okey, untuk uji kefahaman, sekarang ni kita buka. Tak faham, tak dengar. Tak dengar? Apa tak dengar? Faris dengar Faris? Okey. Okey, kita buka buku pelajaran sains. Ya. Okey. Buku surat berapa? Buku surat yang Buku surat pertama. berapa? Buku surat yang pertama. Yang gambar aiskrim ni. Okey, dia kata bulatkan deria-deria yang terlibat dalam setiap pemerhatian berikut. Okay, yang pertama tu gambar apa? Aiskrim kan? Panas-panas ni kalau makan aiskrim. Musim angin timur ni. Aiskrim cukup mau. Okey, ada dua kat situ pemerhatian yang dia sebut kat situ. Pertama dia kata sejuk. Rasa. Yang pentingnya adalah kata kuncinya adalah sejuk. Yang kedua manis. Manis. Jadi ada dua. Sedap. Ada dua. Sedap memang sedap lah. Siap. Okey. Siapa nak cuba jawab? Yang nombor satu ni. Saya. Rasa. Okey. Rasa. Organ apa? Rasa tu deria dia. Organ derianya apa? Menarik. Mulut. Lidah. Rasa tu derianya adalah lidah. Lidah rasa manis. Rasa adalah organ deria. Lidah yang mengesan rasa manis. Okey. Sejuk. Sejuk tu deria mana? Sejuk. Sentuhan. Organ deria adalah Kulit. Boleh faham Jawapannya adalah rasa dan sentuhan. Kamu boleh tulis kat tepi tu. Rasa, note, boleh tambah kat tepi tu. Rasa, lidah. Sentuhan, kulit. Tulis itu organ deria dia. Organ deria. Ya. Okey, kita pergi yang B pula. Soalan B pula Bola rugby ini keras. Keras Dan berbentuk. organ mana?
Ataupun deria apa yang Tapi kesan keras? menyanyi. Penglihatan. Kelihatan. Jujur. Kelihatan. Tuhan. Jawapannya adalah penglihatan. Mata, organ deria penglihatan nampak itu. Tapi menyanyi. Okey. Bila kamu pegang bola rugby itu kamu rasa apa? Keras. Bola rugby keras tau. Bola rugby keras. Tetapi menyanyi. Jadi itu adalah deria sentuhan. Organnya adalah organ sentuhan apa? Penglihatan dan sentuhan. Sentuhan organ derianya adalah Sentuhan kulit. kulit, bukan tangan. Kulit. Okey, kamu boleh sentuh di sini, sentuh di sini. Kulit ada deria rasa sentuhan. Ya. Okey. Yang ketiga, C. Sabun mandi ini wangi dan warna kuning. Okey, wangi ni hidung adalah derianya, deria hidung. Organnya adalah hidung. Okey. Warnanya kuning pula. Menyanyi. Warna kuning. Penglihatan. Organnya adalah mata. Kamu mesti bezakan deria penglihatan, organnya mata. Boleh Wangi, deria hidung, organnya adalah hidung. Organ ni anggota tubuh kita. Deria tu penglihatan, bau, sentuhan, rasa dan juga lihat. Yang terakhir, burung kakak tua yang berwarna hijau ini bernyanyi dengan sangat merdu. Pendengaran. Pendengaran. Organnya adalah telinga, mata nampak hijau. Deria penglihatan, organnya adalah mata. Okey. Betul semua ke ni? Betul semua ke? Ada yang salah? Ya. Okey, tadi kita sebut memerhati kan? Pengairan sains pertama adalah memerhati. Pengairan sains yang kedua adalah mengelas. Mengelas. Okey, buka muka surat 2. Tengok ni yang ada gambar bola, tembikan, bateri, kawan, gelas, lilin. Cuba buat. Macam mana kamu nak kelaskan dia? Siap. Oh, siap dah. Mengelas ikut bentuk. Mengelas ikut bentuk. Mengelas ikut bentuk. Okey. Kita pergi kita masa pun tak banyak dah. Yang pertama, kemahiran proses sains beberapa objek. Nyatakan bagaimana kamu mengelaskan objek-objek di atas. Okey. Okey, yang pertama tadi yang A A. Mengelas, jawapannya mengelaskan mengikut Bentuk. bentuk. Pandai, bagus. Okey, ada berapa bentuk kat sini? 6. Ada berapa bentuk? Berapa bentuk? 2 bentuk kan? 2 bentuk. Satu yang berbentuk apa? Bulat. Sfera macam sfera kuasa tu. Boy tu kan. Bentuk macam tu, bentuk sfera.
Okey. 2. Jadi untuk jawapan yang nombor B tu jelaskan objek-objek di atas di dalam jadual di bawah. Oh, Dia bagi dua kan. Atas tu kamu tulis objek berbentuk sfera. Okay. Sebelah dia objek bentuk apa? Bentuk silinder. Bagus. Silinder. Berbentuk silinder. Silinder tu macam botol lah. Macam buluh. Itu bentuk silinder. Permukaan dia bulat dan dia panjang. Itu silinder. Tak ada gasan. Boleh? Okey, kemudian kamu nyatakanlah objek-objek yang berbentuk sfera dan sebelah lagi objek-objek yang berbentuk silinder. Dah siap. Kemahiran yang kedua kan? Siap. Kemahiran kedua mengelas. Tadi kita tengok memerhati, mengelas. Kemahiran ketiga adalah mengukur kan, mengukur. Kemahiran yang ketiga tadi. Ingat lagi tak? Mengukur dan menggunakan nombor. Habis. Hello. Dengar tak? Membaring. Okey. Dia kata soalan nombor C ni, kamu nak ukur panjang pensel. Apa yang kamu perlu gunakan untuk Baris. baris? Baris. Kalau kita nak ukur masa, kita guna jam. Untuk ukur panjang, kita guna pembaris. Okey, yang terakhir, soalan terakhir. Jika kamu diberikan sebiji getah pemadam, kan rubber lah pemadam kan, eraser. Ramalkan panjang pemadam jika dibandingkan dengan panjang pensel yang kamu telah ukur itu. Okey, kita nak ramal. Kamu pernah tengok pemadam kan? Kamu pernah tengok pensel? Macam mana kamu nak? Okey, sekarang ni kita nak buat satu kemahiran sains meramal. Sebab tu kamu pernah tengok pemadam kan? Pernah tengok pensel kan? Jadi kalau pensel, kalau orang tanya panjang pemadam, macam mana kita nak sebut? Kita ramalkan panjang pemadam ni. Dia Baris. Bukan kita nak guna alat apa? Soalan ni adalah kita nak ramalkan panjang tu. So ramalan kita pemadam ni lagi panjang lagi pendek daripada pensel. Jawapannya kalau dia tanya apakah ramalan kamu, maka kamu boleh ramalkan pemadam lebih pendek daripada pensel. Itu jawapannya. Pemadam lebih pendek daripada pensel. Walaupun kamu tak ukur pemadam, tapi kamu boleh ramal sebab mana ada pemadam yang panjang kan? Kat situ, pemadam lebih pendek daripada pensel. Okay, Ustaz rasa kita dah masa pun dah nak habis sebab ni kan kita mula pukul 9 tadi dah nak habis dah 50 minit dah. Okey. Jadi ada satu lagi kemahiran sains yang kamu boleh buat. Ustaz nak sebagai tugasan ataupun kerja rumah, kamu buat muka surat yang berikutnya. Yang ni saja. Buat Surat 3. muka surat 3. Muka surat 3. Dah siap. Buat. Dah siap. Okey, dia berkaitan dengan magnet yang dapat ditarik, tak dapat ditarik. Ini kita cuba buat inference. Kita cuba buat inference. Kenapa ada yang boleh tarik, ada yang tak boleh tarik? Kita cuba buat inference, buat kesimpulan awal. Okay. Kemahiran membuat inference. Dan kemudian yang bawah ni dia buat contoh macam mana kita berkomunikasi pada maklumat tu, kita buat jadual. Dan yang terakhir dia tanya magnet manakah yang paling besar. Jadi magnet manakah yang paling kuat. Jadi kita buat satu ramalan dan juga kesimpulan yang mana yang paling kuat. Ini kemahiran yang kamu mesti ada. Lepas ini kita akan belajarlah terusnya 6 lagi
6 lagi kemahiran. So semua kemahiran sains ada 12. 12 Semua kemahiran sains ada 12. Ingat balik. Ada 12 kemahiran sains. Ada 12 kemahiran sains. Okay, sekali lagi tugasannya adalah buku ni siapa yang belum siap, siapkan muka surat 1 sampai muka surat 3. 1 dan 2 kita dah buat dalam kelas. Muka surat 3 kamu buat. Hantar buku ni pada hari Jumaat nanti. Pada hari Jumaat hantar ke sekolah dengan kerja rumah yang lain. Subjek-subjek lain. Boleh Boleh. Okey. Dah siap. Sama juga pelajar yang tak ikut online ni, yang akan tengok video ni kemudian, kita pun akan ulang benda yang sama lah. Buat tugasan yang sama, muka surat 1 hingga muka surat. Okey, Ustaz rasa kita dah sampai ke hujung. Ya, bagilah. Kalau ada tak faham, kamu boleh tanya Ustaz lah, WhatsApp Ustaz yang mana tak faham, nak tanya apa kerja yang mana tak tahu muka surat yang mana, boleh call Ustaz ataupun WhatsApp Ustaz lah, suruh waris kamu WhatsApp Ustaz, tanya apa yang kamu tak faham. Boleh? Saya ada masa. Boleh. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Kita tangguhkan Bye-bye. kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma Tadi tutup. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.